Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan kursi serta barisan jana kuasa masjid, tidak dilupakan al-fadil tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita pada hari ini masih lagi diberikan kekuatan, masih lagi diberikan peluang untuk sama-sama kita hadir dalam program solat fardu Jumaat. Dan Alhamdulillah, setelah lama kita dihadkan jumlah jemaah yang boleh solat di masjid, Alhamdulillah pada hari ini Allah kembalikan nikmat kepada kita untuk kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dan juga hari-hari yang berikutnya, Allah akan himpunkan sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mendengar khutbah Jumaat, izinkan saya untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang kelebihan atau kemuliaan yang Allah anugerahkan pada hari yang dipanggil namanya hari Jumaat. Orang Arab sebut namanya hari Jumaat. Orang Melayu sebut dengan namanya hari Jumaat. Orang Jawa sebut namanya Jumaat. Lebih kurang lah. Jumaat. Maknanya Jumaat lah tu. Dan hari Jumaat itu, bila kita semak dari sudut sirah, orang-orang Arab pada zaman jahiliyah lagi, mereka sudah memuliakan hari yang dipanggil hari Jumaat. Bahkan pada zaman itu lagi, hari Jumaat sudah dikenal sebagai ketua atau penghulu kepada segala hari. Maknanya pada zaman dahulu lagi, hari Jumaat ini merupakan hari yang sudah masyhur di kalangan orang-orang Arab, berbeza dengan hari-hari yang lain. Contoh, kalau hari Isnin pada permulaannya dulu tidak terkenal, sehinggalah apabila Allah Ta'ala lahirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari Isnin menjadi hari yang mulia di kalangan orang Islam. Bahkan dalam syariat kita, syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar hari Isnin itu hari kelahiran Nabi. Hari Isnin juga dalam syariat Nabi kita merupakan hari yang disunatkan untuk berpuasa. Begitu juga banyak peristiwa yang berlaku pada hari yang dipanggil hari Isnin. Hari lahir Nabi pada hari Isnin, hari wafat Nabi pada hari Isnin, hari Nabi sampai ke kota Madinah pada hari Isnin, hari malam Isra Mi'raj, malamnya besok itu juga merupakan hari Isnin. Maka hari Isnin bila lahirnya Nabi menjadi hari yang tidak masyhur menjadi hari yang masyhur, bahkan hari yang mulia di sisi syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan hari yang dipanggil hari Jumaat, sudah terkenal, sudah masyhur di kalangan orang Arab. Sehinggalah ke hari ini, maka kita nak berkongsi pada hari ini, apakah di antara kelebihan yang Allah anugerahkan pada hari yang dipanggil hari Jumaat.
sehingga orang tu berebut-rebut. Kalau boleh sampai dia berdoa, kalau boleh nak mati tu pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Apakah yang sebenarnya yang ada pada hari yang dipanggil hari Jumaat sehingga ada orang berdoa begitu? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam kitab yang dipanggil Al-Lum'ah fi Khasaisi Yaumil Jumu'ah yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, ada menulis tentang lebih daripada 100 kelebihan yang Allah anugerahkan pada hari yang dipanggil hari Jumaat. Maknanya banyak betul ni. Lebih 100. Kita ingat tak banyak, rupanya ada lebih 100 kelebihan yang direkod, yang dicatat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti juga terkenal dengan pengarang bagi kitab tafsir. Kalau orang mengaji kitab tafsir, namanya kitab Jalalain. Itu juga salah seorang pengarangnya adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Maka pertamanya yang disebut dalam kitab tu apa? Hari Jumaat ni mulia. Yang pertamanya kerana hari Jumaat itu dikenal kerana hari itu merupakan hari raya orang Islam. Sebagaimana sabda junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut bagaimana? Ma'asyiral muslimin, inna haza yaumun ja'alallahu lakum idan faghtasilu wa alaikum bisiwak, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya kemuliaan yang Allah anugerahkan pada hari Jumaat, iaitu hari Jumaat ini dikenal dengan namanya Hari Raya Orang Islam. Patutlah ramai orang ni berebut-rebut bila nak masuk hari Jumaat. Sehingga kita di Facebook Jatah Agama, wah hebat betul. Bila kita hadkan kehadiran pada 40 orang, wah ramai. Kenapa saya tak boleh pergi sembahyang Jumaat dah berbulan? Alhamdulillah, hari ini Allah kembalikan nikmat. Maka bila Allah dah kembalikan nikmat, gunakan sebaiknya. Bukan sekadar hari Jumaat ataupun solat Jumaat, solat-solat yang lain. Hari raya kepada orang Islam. Maka apabila disebut dengan nama hari raya, sudah tentu hari raya ini ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya Ustaz? Ciri-ciri yang ada pada hari raya, pertamanya, kalau kita tengok hari raya, dia mesti ada ciri dia, ada sifat. Apa dia? Pertamanya, pada hari raya itu mesti ada syiarnya. Kalau kita tengok hari raya puasa, mudah-mudahan tahun ni kita dapat raya puasa dengan sebenarnya lah. Dah setahun macam tak raya. Raya kat rumah, baca khutbah kat rumah. Ini pun sejarah hidup kita juga. Rupanya dekat taman ini ramai yang dapat melahirkan khotib-khotib. Tapi kat rumah kan macam-macam ragam ada kalau kita tengok kat Facebook. Ada yang pegang tongkat, ada yang pegang penyapu. Tulang batang penyapu asyik hilang, rupanya jadi batang khotib sementara. Tapi tu maknanya apa? Di mana ada kesusahan, di situ ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Benar Allah sebut, kalau ada kesusahan, di situ ada kemudahan. Bila ada Covid, ramai peluang pekerjaan tertutup. Tapi bila tertutup, Allah buka rezeki yang lain. Ramai adik-adik kita yang bekerja sebagai Grab, Food Panda, rupanya peluang pekerjaan pada mereka. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, di mana ada kesusahan, di situ ada kemudahan. Begitu juga kita bila semayang jarak ni, ramai orang tak boleh pergi semayang. Maka kemudahan daripada kesusahan itu, kita bagi kemudahan surau-surau di seluruh negeri Johor ni, kita bagi kebenaran solat Jumaat lebih daripada 260. Lebih 260 surau di seluruh Johor kita bagi kemudahan untuk semayang solat Jumaat sebentar. Sebab kita faham, ramai orang Islam yang bersungguh-sungguh nak merebut peluang untuk semayang fardu Jumaat.
Maknanya di mana kesusahan ada kemudahan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau hari raya puasa ada syiarnya apa? Apa syiarnya? Ada alunan takbir. Begitu juga pada hari Jumaat. Apa syiarnya? Orang datang ramai-ramai. Datang ramai-ramai. Nampak syiarnya. Kalau hari biasa tak seramai ini, tapi bila hari Jumaat ramai datang. Itu nampak syiarnya. Apa lagi yang ada pada ciri-ciri hari raya ni? Satu, syiarnya ada. Yang kedua apa? Yang kedua ada sembahyang. Raya puasa ada orang sembahyang. Sembahyang jahar pula tu. Hari Jumaat pun sembahyang jahar pula tu. Kalau sembahyang zuhur tak jahar, sirri, perlahan. Tapi oleh kerana hari raya, maka sembahyang Jumaat jahar. Raya puasa sembahyangnya jahar. Raya haji sembahyangnya jahar. Itu ciri-ciri yang ada atau sifat yang ada kalau dipanggil hari raya. Apa lagi ciri-cirinya dipanggil hari raya? Apabila dipanggil hari raya, ia bererti perkara itu akan berulang dan berulang. Raya puasa tiap-tiap tahun raya puasa. Raya haji tiap-tiap tahun raya haji. Begitu juga dengan hari Jumaat. Dikenal dengan hari raya kenapa? Ada cirinya, ada sifatnya apa? Dia berulang tiap-tiap minggu. Maka betul lah kalau dalam bahasa Arab tu kan, Idul tu kan hari Idul Fitri, hari raya fitrah. Idul tu asalnya daripada perkataan audah, kembali. Fitrah. Maka apabila kita raya yang dipanggil hari raya fitrah, kita sebenarnya audah, kembali. Idul daripada audah, audatun ilal fitrah. Siapa-siapa yang dapat raya puasa Idul Fitri, sebenarnya dia telah pun bari hari raya kembali kepada fitrah kejadian manusia yang tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Meraya dia. Syukur dia dapat puasa 1 bulan. Tak sangka dia boleh puasa 1 bulan. Kalau puasa sunat, tu tak mungkin dia kata boleh puasa sunat 30 hari. Alhamdulillah, puasa Ramadan dia dapat tunaikan dengan sebaiknya. Maka gembiranya itu kita raya kembali kepada fitrah, audatun ilal fitrah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka yang pertama, kelebihan hari Jumaat kerana apa? Hari Jumaat dikenal dengan namanya hari raya orang Islam. Okey. Yang keduanya tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah sekalian, apakah kemuliaan yang Allah anugerahkan pada hari yang dipanggil hari Jumaat ini? Iaitu hari Jumaat ini ada satu ibadah yang kita sangat-sangat disunatkan, iaitu untuk kita memperbanyakkan ibadah yang dipanggil ibadah selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru alayya minas salati fi yaumi jumu'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin jumu'ah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti Nabi kata apa? Aksiru, perbanyakkanlah. Nabi sebut, Nabi bersabda bagaimana lafaznya? Aksiru, banyakkanlah. Nabi tak sebut bacalah selawat, tapi Nabi kata perbanyakkanlah baca selawat. Maknanya apa? Memberi kefahaman kepada kita, mesej kepada kita, hari Jumaat ni adalah hari yang mana kita ni diminta untuk memperbanyakkan ibadah yang dipanggil ibadah selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau tuan-tuan perasan khutbah Jumaat kita ni daripada dahulu hingga sekarang, khutbah yang kedua tu tidak pernah pun bertukar tajuknya. Khutbah yang kedua tu hanya menceritakan tentang ibadah selawat dan juga ibadah berdoa. Kalau khutbah yang pertama memang tukar tajuk, khutbah yang kedua tak bertukar tajuk daripada dulu sampailah sekarang, tentang doa
tentang selawat. Kenapa cerita selawat ni Ustaz? Sebab nak mengingatkan para jemaah yang hadir, hari Jumaat ini adalah hari raya. Hari Jumaat ni ibadah yang sunat untuk kita perbanyakkan adalah membaca selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita disunatkan datang awal. Tujuannya apa? Baca surah Yasin. Tujuannya apa? Baca suratul Kahfi. Tujuannya apa? Memperbanyakkan baca selawat. Sambil-sambil sebelum khutbah, sebelum azan, pegang tasbih. Banyak baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cetek. Saya suka tasbih yang besi tu. Terasa sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cetek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cetek. Rasa. Kalau tasbih yang benang tu bukan tak boleh ni. Kita ni kan masalah kita apa ni? Kita ni memang ya Allah, cepat sangat terlena. Kadang-kadang baru je khatib tu ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kat bawah dah senyap aja, tak menjawab. Betul-betul sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, tapi takkanlah tak menjawab langsung, risau. Saya pernah baca khutbah di satu masjid dulu, saya risau kenapa. Dah lah nak baca khutbah tu nak kira-kira orang. Takut tak cukup 40. Pula dah 40, yang menjawab salam tak ramai pula. Takut-takut tak dengar, takut-takut tertidur. Sebab syarat sah khutbah ini mesti didengar oleh 40 orang. Termasuk khatib. Maknanya 40 orang. Yang kat bawah tu sekurang-kurangnya 39 orang, campur khatib 40 orang. Apakah yang wajib didengar? Rukun-rukun khutbah. Takut-takut rukun khutbah tak dengar dah. Itu yang kita risau. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi pada hari Jumaat ini kita disunatkan untuk memperbanyakkan membaca selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang lain sunat tak? Hari lain pun sunat. Apatah lagi hari yang dipanggil hari Jumaat, hari raya. Sehingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi yaumi Jumaah. Sesungguhnya selawat umatku itu, selawat kita ni semua akan diperlihatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Allah melantik malaikat yang menjaga selawat. Kita baca selawat, ada malaikat yang jaga dan menzahirkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan selawat ke atasmu, fulan bin fulan selawat ke atasmu, fulan bin fulan selawat dan salam ke atasmu, fulan bin fulan berselawat dan salam ke atasmu ya Rasulullah. Tuan-tuan, mudah-mudahan bila kita banyak berselawat, selawat kita ni sampai kepada Nabi setiap hari. Bila sampai masanya di padang mahsyar nanti, Nabi kenal kita. Sebab nama kita tu sentiasa diulang-diulang. Tuan Haji ni berselawat ke atasmu ya Rasulullah. Tuan Haji ni berselawat ke atasmu Rasulullah. Mudah-mudahan di padang mahsyar nanti Nabi kenal kita. Sebab nama kita sentiasa diulang dan diulang. Tapi kalau tak rajin selawat, namanya tak dilaporkan kepada Nabi. Itu kita bimbang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maknanya apa? Bila kita melakukan ibadah selawat ini, Nabi tahu. Nabi tahu bahawa kita berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ada seorang sahabat namanya Ubay. Disebut dalam hadis Al-Imam At-Tirmizi. Kalau kita nak sebut nama Imam Tirmizi ni boleh dua keadaan, dua cara. Satu, baca dengan bawah Tirmizi. Yang kedua, baca baris atas depan Turmuzi. Itu cara dia, Tirmizi atau Turmuzi. Kalau Tarmazi atau Malaysia. Tirmizi atau Turmuzi. Okey. Dalam hadis Ubay,
Ubay ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa banyakkah aku nak berselawat ke atasmu dalam doaku?" Dalam doa tu, berapa banyakkah aku nak baca selawat? Maka Nabi pun jawab, terpulanglah kepadamu. Lalu Ubay pun tanya lagi, "Kalau macam tu ya Rasulullah, aku nak berselawat dalam doaku sebanyak 1/4." Rubu', ar-rubu' 1/4. Mana kalau doanya 4 minit, selawatnya 1 minit. Kita pun diajar oleh para ustaz kita, dalam adab kita berdoa mesti ada selawat. Mula dengan selawat, tutup dengan selawat. Mula dengan pujian ke atas Allah, tutup pun juga pujian ke atas Allah. Contohnya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pujian ke atas Allah. Kemudian selawat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, mesti ada pujian dan selawat. Tutup pun sama, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat dulu. Last sekali, walhamdulillahirabbil alamin, mesti ada pujian. Itu adab-adab berdoa. Ubay pun jawab, "Kalau macam tu ya Rasulullah, aku nak berselawat ke atasmu sebanyak 1/4. Dalam doa tu 1/4 hanya dipenuhi dengan selawat." Maka Nabi pun jawab, "Terpulanglah kalau padamu, kalau lebih lagi bagus." Maka Ubay pun jawab, "Kalau macam tu ya Rasulullah, aku nak berselawat dalam doaku sebanyak 1/2. An-nisfu, 1/2. Nisfu. Kejap lagi, tak lama lagi kita nak sambut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini adalah malam yang makbul doa. Yang itu tak ada khilaf. Yang khilaf adalah dari sudut macam mana kita nak gunakan peluang malam itu, malam makbul doa. Cuma kita di Johor, malam nisfu Sya'ban, kita perbanyakkan amal ibadat. Contohnya baca Yasin, bersedekah, berdoa. Ada orang yang tak setuju, tapi dia bersetuju malam nisfu Sya'ban adalah malam makbul doa. Cuma kita di masyarakat kita, tuan-tuan, kalau kita nak suruh ngaji seorang-seorang kat rumah, berapa lama kita boleh ngaji? Semangatnya kurang. Sebab itu kita adakan program di Masjid Tasawuf untuk sama-sama kita baca Yasin. Terpulanglah nak baca Yasin sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Yang tak boleh kau tak baca langsung, diam aja. Kata malam makbul doa, diam aja. Menoi cangkem ni. Jadi kita gunakan malam nisfu Sya'ban, malam separuh Sya'ban. Jadi besoknya 15, malam tu, malam itu malam yang makbul doa. Maka nak buat apa orang taman ni? Gunakanlah malam itu dengan memperbanyakkan doa, memperbanyakkan ibadat. Contohnya apa? Ya baca Yasin. Nak baca surah lain tak ada masalah, jangan bergaduh. Cuma jatah puasa dah aturkan malam tu ngikut kebiasaan kita baca Yasin, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bacalah. Dah baca, kita niatkan, maknanya kita bertawassul dengan amalan kebaikan. Ya Allah, dengan bacaan surah Yasin ini, mudah-mudahan doa saya ini dimakbulkan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nisfu Sya'ban, separuh sehingga kita ni kadang-kadang nama orangnya Ahmad Nisfu pun ada. Maknanya Ahmad separuh lah, nisfu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka Nabi jawab pada Ubay bila dia kata nisfu 1/2, Nabi kata terpulang kepadamu, kalau lebih lagi bagus. Maka Ubay pun jawab, "Kalau macam tu ya Rasulullah, aku nak berselawat dalam doaku sebanyak as-sulusani, 2/3. Dalam doa tu berselawat 2/3. Maknanya kalau doanya 3 minit, 2 minit tu diisi dengan bacaan selawat, 1 minit baru berdoa. Maka Nabi kata apa? Terpulanglah kepadamu, Nabi kata, kalau lebih lagi bagus. Maka Ubay pun jawab, "Kalau macam tu ya Rasulullah, aku akan membaca selawat dalam doaku ini
hanya semata-mata membaca selawat. Kalau 5 minit dia berdoa, 5 minit tu hanya diisi membaca selawat, puji-pujian ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tak minta apa-apa. Maka Nabi pun jawab, "Izan, kalau begitulah yang kau buat. Dalam doa ni kau hanya baca selawat saja, tak berhenti-henti. Izan, kalau macam itu, tukfa hammuka, wa yughfaru laka zambuka." Nabi kata, bagaimana? Kalau macam itulah yang kau buat, dalam doa hanya membaca selawat saja, memadailah duka citamu. Maknanya apa? Bila kita membaca selawat, Allah akan hilangkan rasa sedih dalam hati kita. Allah anugerahkan rasa ketenangan jiwa dalam hati kita. Bahkan ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mengikuti program selawat, mereka ini sedang beramal dengan namanya selawat nariyah, yang banyaknya berkongsi pengalaman bila dia dah beramal dengan selawat. Contohnya selawat nariyah, jiwanya menjadi tenang. Walaupun kat rumah tu macam banyak masalah, kat pejabat, ya Allah, masalahnya bukan biasa-biasa. Orang Jawa kata ruwet masalah itu. Tapi bila dia baca selawat, jiwanya menjadi tenang aja. Maka hilanglah rasa duka cita dia. Dan inilah juga yang diajar oleh mak bapak kita. Dan kita juga mewarisi apa yang diajar oleh mak bapak kita. Apa dia? Kita selalu pesan pada anak-anak kita, nanti kalau nak masuk dewan periksa, baca selawat. Dalam kereta nak pergi sekolah, baca selawat. Kalau terlupa, baca selawat. Kenapa asyik selawatan aja? Rupanya hadisnya ini, bila kita baca selawat, Allah akan hilangkan kesusahan kita. Maka kalau tuan-tuan perasan penceramah-penceramah, kalau dia tengah ceramah, hilang idea dia. Dia baca apa? Allahumma shalli ala Muhammad, terlupa dia kata. Kenapa? Mudah-mudahan dengan bacaan selawat tu Allah hilangkan kesusahan, rasa sedih pada dirinya. Begitu rupanya. Rupanya yang mak bapak kita ajar kita tu dalilnya ada, cuma dia tak cakap hadisnya apa. Hadisnya ada, hadis Al-Imam At-Tirmizi. Dan Nabi sambung lagi pada penghujung hadis itu, wa yughfaru laka zambuka, dan Allah juga akan mengampunkan dosa kamu barakah kamu membaca selawat ke atas Nabi. Maka bila baca selawat ke atas Nabi, Allah hilangkan kesusahan pada hati kita. Allah bagi kita jalan keluar kepada masalah kita. Dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Walaupun kita tak sebut minta ampun, barakah membaca selawat ini, ya, Allah mengampunkan dosa kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, itu kisah Ubay, sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beri pengajaran kepada kita, bacalah selawat sebanyak yang mungkin, apatah lagi pada hari Jumaat, apatah lagi kita berada pada bulan yang dipanggil bulan Sya'ban, yang selalu diulang doa oleh imam dan diulang, Allahumma barik lana fi Rajabin. Ada juga ustaz baca fi Rajab pun boleh. Fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada setengah riwayat Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa Ramadan wa barik lana fi Ramadan pun boleh. Tapi yang masyhur Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab yang telah pun meninggalkan kita. Wa Sya'ban, dan berkatilah kami sepanjang kami berada dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan yang dipanggil bulan Ramadan. Apa makna diberkati tuan-tuan? Allahumma barik lana fi Rajabin. Sama juga macam kita berdoa nak makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apa makna barik lana, diberkati? Apa makna barakah di sini? Iaitu mudah-mudahan Allah anugerahkan kita
sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Rejab yang lepas. Allah sentiasa anugerahkan kita kekuatan, kebaikan untuk sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Sya'ban ini. Ada orang dia tahu, dia faham kemuliaan bulan Rejab, dia faham kemuliaan bulan Sya'ban, tapi dia tak ada kekuatan, lesu je. Nak semayang malas, nak puasa malas, nak tilawah malas, nak zikir malas, nak selawat malas. Allah tak lorongkan dia diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami supaya kami sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Rejab, kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, supaya nanti bila sampai bulan Ramadan kita dah terbiasa dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Maknanya para alim ulama telah pun mengajar kita, nak sambut Ramadan tu dah disiapkan dengan persiapan 2 bulan sebelum. Rejab dah bersiap, Sya'ban dah bersiap, dah biasa dengan apa? Puasa sunat, dah biasa dengan tilawatul Quran, dah biasa dengan selawat. Maka bila sampai bulan Ramadan, dia dah biasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan oleh kerana bulan Sya'ban ini juga dikenal dengan namanya bulan selawat. Kenapa bulan Sya'ban dikenal dengan nama bulan selawat? Kerana firman Allah Ta'ala yang dibaca oleh khatib nanti pada khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat itu turun pada bulan yang dipanggil bulan Sya'ban. Ayat yang bermaksud sesungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah sebut bahawa dirinya berselawat, para malaikat berselawat, barulah Allah minta, wahai orang-orang yang beriman. Istimewa tu ibadah selawat ni. Setelah Allah sebut dirinya berselawat, para malaikat berselawat, barulah Allah minta, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dengan penghormatan yang sepenuhnya. Kan berbeza dengan ibadah yang lain kan? Nak tunjuk istimewa ibadah selawat. Kalau dalam bab semayang macam mana pensyariatannya? Allah sebut dalam Al-Quran, wa aqimus salata, tunaikan semayang. Bab zakat, wa atuz zakata, tunaikan zakat. Ada setengah ustaz terjemahkan bukan tunaikan zakat, diterjemahkan dengan datangkan zakat. Kenapa ustaz terjemahkan dengan datangkan zakat? Dia kata, kalau sekarang kita tak wajib bayar zakat. Kira-kira tak wajib. Kita kena berusaha satu hari nanti untuk kita mendatangkan zakat. Kena berusaha. Bukan bila kita kira alhamdulillah tak wajib, syukur alhamdulillah tak wajib. Tetapi dia kena berusaha satu hari nanti wajib ke atas diri saya membayar zakat. Sebab tu dia terjemahkan dengan datangkan zakat. Kena berusaha. Kalau sekarang tak wajib tak apa, kita kena berusaha untuk mendatangkan ibadah zakat. Jadi dalam bab semayang pensyariatan begitu, dalam bab zakat begitu, dalam bab haji wa atimul hajj, sempurnakan haji. Tapi dalam bab yang dipanggil ibadah selawat ni, Allah sebut setelah dia berselawat, para malaikat berselawat, barulah Allah minta, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penghormatan yang sepenuhnya. Nak menunjukkan apa? Kelebihan yang Allah anugerahkan kepada ibadah selawat, kelebihan, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah nak ajar kepada kita untuk kita melakukan kebaikan ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjasa kepada kita dengan memperbanyakkan membaca selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, dah 1:10 ni. Jadi saya rasa setakat di dulu yang mampu saya sampaikan. Mungkin ada masa lagi tuan-tuan nak berselawat ni, sementara nak menunggu khutbah nanti ni. Jadi
Pada hari ini saya kongsi dua saja kemuliaan yang Allah anugerahkan pada hari Jumaat. Pertamanya hari Jumaat, hari raya orang Islam. Yang kedua, hari Jumaat mulianya apa? Hari yang disunatkan memperbanyakkan membaca selawat. Nanti nak balik rumah, naik motor atau jalan naik kereta, nak buat apa? Baca selawat dekat ya. Motor Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini hari raya ni, banyakkan membaca selawat kepada kita, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa setakat ni dulu yang mampu saya sampaikan. Minta ampun dan kalau salah dan silap. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.